arak, tuan-tuan. Berapa ramai orang Islam minum arak? Jangan cakap orang bukan Islam. Orang Islam minum arak lah ni, berapa ramai? Berapa ramai orang Islam yang berzina? Allahu Akbar, tuan-tuan. Satu malapetaka. Baby kecil pergi tinggal di pintu surau waktu subuh. Orang nak main sembahyang subuh, tengok apa bunyi duk kuang-kuik dalam mungkin, buka-buka budak, semut duk urung dah. Ni main mana ni? Ini semua hasil zina. Allah letak di keliling neraka tu, Allah letak rasuah. Berapa ramai orang Islam terlibat dengan rasuah, tuan-tuan. Tak ada segan, tak ada silu, tak ada malu, minta rasuah. Nampak hidup senang, nampak hidup mewah, rupa-rupanya dengan duit rasuah. Allah letak di keliling neraka itu, Allah letak duit riba. Berapa ramai orang Islam hari ini yang involve dengan riba. Bukan riba kerana loan rumah, kerana loan kereta saja. Walaupun dah ada pilihan kepada kita nak ambil cara Islam dengan nak ambil cara konvensional, dia pilih cara konvensional. Bukan itu sahaja, tidak cukup dengan itu, pergi terlibat pula dengan skim cepat kaya. Yang skim cepat kaya ni semua berasaskan riba, kerana nak kaya. Berapa ramai orang Islam terlibat dengan duit haram. Duit haram yang mai daripada macam-macam sumber gelap. Benda ni duk ada di keliling neraka, Berapa ramai orang Islam yang ego. Tak boleh lepas ego, tak boleh lepas. Duk genggam ego. Dia dah jatuh, tangan sebelah duk pegang tali, kawan nak tarik naik, sebelah lagi satu uncang ego duk pegang. Kawan duk tarik tu kata lepas tu, uncang tu lepas, nak tarik dia naik bagi selamat dia. Dia tak mau lepas. Uncang apa? Uncang ego. Ego diri dia tak mau buang. Benda-benda ni semua benda ada di keliling neraka ni. Berapa ramai orang Islam kedekut, bakhil. Tak boleh nak bawa keluar duit untuk tujuan-tujuan infak fi sabilillah. Tak boleh keluar duit. Nak keluar RM1 tak boleh, nak keluar RM10 lagi tak boleh, nak keluar RM1,000 tak mungkin dia akan boleh buat. Allah letak benda-benda ni di keliling neraka. Maka akhirnya apa? Akhirnya neraka yang tadi ni belum tengok api, dengar bunyi pun dah takut ni, ramai masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Jibril alaihi salam bila dia tengok Allah letak di keliling neraka macam tu, dia balik kepada Allah. Dia kata, ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, dia kata, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Demi Allah, aku takut seorang pun tak akan selamat, melainkan semua nanti kena masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Abu Daud. Demikian Allah Subhanahu wa taala buat benda ni. Syurga dengar cantik, tak mudah nak masuk. Neraka dengar takut, ramai orang masuk. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah ni sahabat Nabi, dia wafat tahun 58 Hijrah. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'jabu rabbuk min ra'i ghanam fi ra'si syadhiyatil jabal yu'adhin bis salah wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jal unzuru ila abdi hadha yu'adhinu wa yuqimu salah wa yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Kata Uqbah bin Amir, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ya'jabu rabbuk min ar-ra'i ghanam
fi ra'si syadhiyatil jabal. Allah kagum dengan seorang hamba dia yang dia ni bukan siapa-siapa. Dia cuma ra'i ghanam, penggembala kambingnya. Dia bukan orang besar, dia bukan orang popular, dia bukan orang terkenal, dia bukan ulama hebat, dia bukan pemimpin yang disanjung. Bukan. Dia ni Mr. Nobody. Orang tak kenal dia, kambing dia aja kenal dia. Tapi Allah kagum dengan dia. Allah kagum dengan ra'i ghanam ini, dengan penggembala kambing ini. Dia gembala kambing dia di mana? Fi ra'si syadhiyatil jabal, di pergunungan, di kawasan pergunungan. Bawa kambing naik di atas kawasan-kawasan gunung. Tak ada siapa melainkan dia dengan kambing dia saja di situ. Yu'adzinu bis salah wa yusalli. Cukup time dia azan, dia sembahyang. Tak ada siapa di situ yang akan sembahyang sama dengan dia, dan tak ada siapa di situ yang dia nak tunjuk ibadat dia. Tak ada. Dia seorang, tapi seorang dia takut kepada Allah. Cukup time, ambil ayat sembahyang, azan, sembahyang seorang-seorang. Tak ada siapa tengok apa yang dia buat. Allah Subhanahu wa ta'ala duk tengok. Fa yaqulu Allahu azza wa jalla, by the time dia semayang tu, Allah kata dekat malaikat, unzuru ila abdi haza. Allah kata dekat malaikat, hampa tengok hamba aku ni, yu'adzinu wa yuqimus salah. Dia seorang, dia bang, dia azan, dan dia semayang seorang-seorang dia. Tuhan kata dekat malaikat, hantu pasal apa dia buat macam ni? Ya khafu minni. Tuhan kata dia buat tu kerana dia takut dekat aku. Dia tak takut Allah waktu orang tengok. Dia tak takut Allah kerana nak tunjuk ke orang. Dia dalam hati dia ada takut kepada Allah. Dia duduk seorang pun dia takut kepada Allah. Dan Allah tahu benda ni. Dan Allah kata dekat malaikat, hampa tengok ni hamba aku yang seorang ni. Tak ada siapa tengok dia di situ. Masuk waktu dia azan, dia bang, dia semayang. Hampa tahu tak pasal apa dia buat macam tu? Ya khafu minni. Tuhan kata kerana dia takut aku. Qad ghafartu li abdi. Tuhan kata aku nak beritahu dekat hampa semua, dekat malaikat semua, aku dah ampunkan semua dosa dia. Pasal takut dia dekat aku. Qad ghafartu li abdi. Hari ni aku nak abang, Tuhan kata, dosa dia aku ampun. Wa adkhaltuhul jannah. Aku promise dia akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tonton tengok penggembala kambing. Nobody knows. Siapa pun tak tahu apa yang dia buat. Tang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni kita nak buat contoh. Dulu ada satu sahabat duk ikut kuliah kita. Dia ikut saya daripada tahun 1991. Lama. 1991. Daripada saya duk mengajar di Masjid Kelang Lama Kulin. Dia ikut dah. Dia duduk di Felda Ijuk, Haji Mustafa Kenai. Abdul Rahman nama dia. Saya panggil dia Man Ijuk. Saya panggil dia Man Ijuk. Ada satu kedai runcit kecil di Felda Ijuk. Satu kedai runcit kecil. Barang penuh. Barang penuh, pack. Menjaga untung. Dia meninggal. Saya izin cerita. Saya baca satu kawan hantar mai link Facebook anak penakan dia. Saya buka baca. Anak penakan dia tulis. Anak penakan dia tulis di situ, dia kata, Pak Su, bahagialah Pak Su di alam sana.
Pak Su orang baik, sentiasa tolong orang susah, orang miskin Pak Su bagi kemuliaan, ibu tunggal, anak yatim, semua Pak Su jaga. Dalam menakan dia tulis, saya baca, dia satu orang baik, satu Felda hijau kenal dia. Saya tak pernah pergi ceramah mana-mana. 1 tahun dulu dia panggil saya pergi, saya mengenangkan dia ni, saya pergi ceramah di Felda hijau. Itulah sekali pergi tak pergi dah. Sebab saya tak suka ceramah. Saya tengok macam mana orang hormat dia di Felda hijau ni. Masya Allah, satu orang yang amat sederhana, amat sederhana. Tuan-tuan, kalau saya tunjuk gambar dia dekat tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia tolong orang ni dengan menjaga kedai runcit kecil, mini market kecil ni. Dia tolong orang, Allah bagi dekat dia untung. Ada lebihan belanja, boleh pergi umrah, dia boleh pergi dengan bini dia, boleh pergi umrah. Ada duit simpan cukup untuk pergi haji, cuma turn tak dapat lagi, duk tunggu sehingga dapat turn. Dia dapat turn, pergi buat medical check up, tak lepas, pasal dia kidney failure. Dia buah pinggang dia dah teruk, memang dah nak kena buat tapak untuk dialisis. Dia tak ada apa sakit lain, dia cuma kidney failure dengan darah tinggi dia tak terkawal. Akibat dia tak boleh pergi haji. Dia suruh isteri dia pergi, tak apa, pergilah, dia kata. Isteri dia pergi haji, kira selama duk ada 40 hari duk buat haji ni, bini ni tak gamak nak hantar gambar sekepin pun dekat dia, tak gamak. Pasal apa? Mengenangkan laki dia ni punya nak pergi haji ni, tiba-tiba tak boleh pergi. Dia tak sampai hati nak hantar gambar dekat laki dia. Dia cuma duk teks, tanya abang apa abang, lagu tu aja. Dia tak pergi, dia pergi hantar dia apa semua. Okey, habis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang cukup baik, subhanallah, tak cakap banyak. Mai kuliah saya ni mengajar, saya mata suka tengok, saya ditangkap lah. Saya nampak siapa-siapa saya kenal ni, kenal muka, kenal nama, kenal muka tak kenal nama, semua kita tangkap. Dia memang ada. Habis kuliah semua, dia nanti salam last. Dah semua satu macam yang baik, salam, satu senyum. Tuan-tuan, satu malam lepas habis kuliah di Masjid Simpang 4 Matang Buloh, saya nak balik Felda hijau, tuan-tuan, 97 100 km Felda hijau. Malam ni ada Tuan Haji daripada Kuala Selangor, ada ni daripada Negeri Sembilan Melaka, tadi jumpa lagi jauh lah. Dia daripada Felda hijau, dia regular masa tu kuliah saya tiap-tiap malam dia keluar main. Saya susah hati, saya takut kerana duk gelut main kuliah ni, saya takut menyusahkan dia. Saya macam tu. Saya seronok tengok orang jauh-jauh main abang ustaz kami dari Melaka, ustaz kami dari Sembilan. Tapi dalam saya seronok tu, saya takut menyusahkan. Satu malam lepas kuliah Simpang 4 Matang Buloh, dia balik, tuan-tuan, daripada sini pergi Kelang Lama pergi jalan Sungai Ulang tu nak pergi Selama, nak pergi Felda hijau tu, dia ada laluan yang tak ada rumah, yang gelap gelita, yang signal telefon tak ada. Tuan-tuan, kereta dia breakdown, telefon tak boleh call siapa, gelap gelita, satu rumah pun tak ada di situ. Enjin kereta dia mati, tidaklah kereta dengan hadut teman dia pakcik ni. Pakcik tu pun arwah dah. Tidaklah kereta, tunggu cerah esok ada kereta lalu, tahan tumpang, nak ijaz. Satu kawan abang dekat saya, kejadian yang kena kat dia ni. Saya call dia, saya kata, Man, saya ingat Man tak payah ikut kuliah. Saya kata, kawan-kawan duk buat recording ni, nanti Man ambil aja. Zaman tu, zaman lah tak main boleh tengok live TV.
Zaman tu tunggu recording. Saya kata kat dia lagu tu. Dia tak jawab apa. Dia senyum, mata dia berkaca. Lepas itu dia balik. Lepas itu saya tak nampak dia dalam kuliah. Tak nampak. Tak nampak dia. Saya nak call dia pun saya takut. Saya takut. Sehinggalah berapa lama saya jumpa dia di Taman Krian. Kuliah kita di Taman Krian, saya nampak dia ada. Saya pergi dekat dia. Saya kata, "Man, lama tak nampak." Dia kata, "Ustaz tak bagi saya mic." Kata. Saya tak boleh kata apa kat dia. Saya betul-betul tersentuh dengan dia ni. Tuan-tuan, last dia tag saya 20 Julai 2021. Ucap selamat raya haji. Saya pun okey. 1 Ogos 10 hari, 11 hari lepas itu, 1 Ogos wife dia tag saya. Dia kata dia pakai phone Man. Dia kata, "Ustaz, Man kena COVID tahap 4. Kena life support. Dia ada hospital typing." Saya ni tak tahu nak buat, tuan-tuan. Sedih. Mengenangkan ikhlas dia. Saya sedih. Dalam dia tu sakit tu, dia, tuan-tuan, COVID, dia attack lung. Dia jadi penat. Dalam penat tu, dia minta dekat nurse telefon. Dia pun buat video call dengan bini dia. Dia kata kat bini dia, "Tanya Ustaz." Dia kata, "Abang nak semayang macam mana?" "Tak boleh semayang, wire penuh." "Tanya Ustaz, abang nak semayang macam mana?" Itu last. 4 Ogos dia meninggal dunia. Tuan-tuan, saya tak boleh, tuan-tuan. Orang macam ni ikhlas, tuan-tuan. Dia ni ikhlas sungguh-sungguh. Saya kenal dia. Dia ikhlas. Bulan depan 4 Ogos genap 2 tahun. Dia dah tak ada. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita doa dekat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu warfa' darajatahu fil mahdiyin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah bagi segala kebaikan dekat dia, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid yang ke-22, 21. Karutlah, tak pernah sedih macam ni ya. Kita sampai muka surat 154. Muka surat 154. Orang mati syahid itu, Tuhan bercakap berhadapan dengan dia. Telah berkhabar Jabir bin Abdullah di atas tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirinya dalam duka cita atas kematian bapaknya. Kita masih lagi duk cerita pasal Jabir bin Abdullah, bapa mati dalam perang Uhud. Dia duk sedih lagi atas kematian bapa dia ni. Dia pergi cerita sedih dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia mati meninggalkan banyak anak perempuan dan meninggalkan banyak hutang yang kita dah cerita bulan lepas. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan katanya, maka berkhabar akan duka citanya itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyahut cakapnya itu sebagai kata Jabir, qala afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak.
Sabda Nabi SAW, tak usahlah kamu susah hati tentang bapa kamu, kerana bapa kamu itu adalah setuah-tuah orang yang mati dan sebaik-baik orang. Bila dia ni terlampau sedih atas kehilangan ayah dia pergi habaq dekat Nabi. Nabi kata dekat dia, Jabir, kamu jangan sedih sangat. Bapa kamu orang yang beruntung. Dia bahagia di sana. Atas kebaikan dia, dia bahagia di sana. Maukah engkau aku beri khabar kesukaan dengan apa-apa yang dijumpakan oleh Tuhan dengan dia akan bapamu itu? Nabi kata, Jabir, mau dah aku nak cerita apa yang kegembiraan yang bapa kamu tengah dapat di sana tu? Kemudian daripada telah mencapai ia akan nama mati syahid itu. Bapa hang ni bahagia dah di sana. Pasal apa? Pasal dia mati syahid. Hang nak tahu ke apa Tuhan bagi kat dia lah ni? Bila didengar Jabir akan sabda Nabi SAW yang demikian itu, maka sudahlah datang ingin dalam hatinya nak mendengarnya. Apakah gerangan yang diperolehi oleh bapaknya itu? Qultu bala ya Rasulullah. Kata Jabir, berkata aku kepada Nabi SAW, bahkan ya Rasulullah, khabarkan kepada aku khabaran yang menyukakan ayah aku di sana. Dia kata dekat Nabi, cerita mai apa yang ayah aku dapat di sana kerana mati syahid dia tu. Apakah gerangannya ya Rasulullah? Maka sahut Nabi SAW, qal ma kallamallahu ahadan qat illa min wara'i hijab. Sabda Nabi SAW, tidak bercakap Allah dengan siapa pun sekali-kali melainkan daripada sebalik dinding. Allah tidak pernah bercakap dengan mana-mana makhluk secara berdepan, melainkan kalau Allah bercakap ni tak nampak. Nabi Musa alaihissalam Allah bercakap, dengar dia suara. Tapi dia kata melainkan Allah bercakap dengan siapa pun daripada belakang hijab. Tidak Allah mentajalikan bagi orang yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mentajalikan, menampakkan dirinya, melainkan kepada orang yang Allah kehendaki. Seperti diwakilkan malaikat berkata-kata sebagai gantinya. Nabi terima wahyu, malaikat yang main, jumpa malaikat saja, atau diilhamkannya ataupun lainnya, ataupun kalau malaikat tak main pun main dalam bentuk ilham. Seperti mana diwakilkan malaikat sebagai gantinya ataupun dengan ilham, ataupun adapun bapa kamu ini wahai Jabir, tidak pun bercakap dengan dia di belakang dindingnya, tapi bapa kamu, Nabi kata dekat Jabir, Allah tak bercakap di sebalik hijab. Sabdanya, wa ahya abaka fakallamahu kifahan. Dan dihidupkan Allah akan bapa kamu, maka berkata-kata Allah dengan bapa kamu itu kifahan, hal keadaan berdepan. Special yang Allah bagi kepada bapa Jabir bin Abdullah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kata syahid ni, mati syahid ni dahsyat tuan-tuan. Anugerah Allah kepada orang yang mati syahid ni dahsyat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna asy-syahid fikum? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syuhada'a ummati idhan la qalil
Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi at-ta'un fahuwa syahid, wa man mata fil batni fahuwa syahid, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu hari Nabi SAW tanya sahabat, Nabi kata, hampa tahu tak ma ta'uduna syahid fikum? Hampa tahu tak yang kata mati syahid tu lagu mana? Nabi tanya sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Sahabat kata, mati syahid ni siapa yang pergi involve dalam perang lawan dengan musuh Allah, syahidlah. Qal, Nabi kata, inna syuhada ummati idhan la qalil. Nabi kata, kalau lagu tu umat aku ada ramai-ramai ni yang dapat peluang mati syahid sikit lah, tak ramai lah. Orang yang pergi terlibat dalam perang sabilillah sahaja yang dapat syahid, lain pada tu tak dapat syahid. Kalau macam tu tak ramai lah orang yang berpeluang dapat syahid. Qalu faman hum ya Rasulullah? Sahabat kata, kalau lagu tu macam mana lagi yang dikatakan syahid? Yang kami faham syahid tu ialah orang yang terlibat dalam perang sabilillah, itu syahid. Ada lagi kan lain punya dipanggil mati syahid? Qal, sabda Nabi SAW, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Satu, macam yang hang kata, betul. Siapa mati dalam perang lawan dengan musuh Allah, dia mati syahid, itu betul. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Tapi siapa yang mati dalam dia duduk sabilillah, bukan perang sabilillah, dia buat apa-apa benda kerana Allah, maka dia juga syahid, Nabi kata. Contoh apa dia? Belajar. Dia pergi belajar kerana Allah. Tak mesti belajar agama, tak mesti pergi belajar hafaz Quran. Dia belajar engineering, dia belajar medik, tapi niat dia apa dia? Aku belajar ni kerana Allah, esok aku nak berkhidmat untuk umat Islam. Tuan-tuan, kalau di Singapura masjid bagi scholarship. Di Malaysia ni pun ada duk buat. Masjid-masjid yang besar-besar yang mempunyai dana yang kuat, mereka bagi scholarship kepada anak karya mereka. Anak karya ni ada yang dapat buat medik, buat perubatan dekat universiti, masjid bagi scholarship. Dia pergi belajar, dia balik esok, dalam masjid ni ada kompleks. Kalau di Singapura, tuan-tuan pergi, dia ada kompleks. Ni masjid, dia ada bangunan 2 tingkat tepi tu. Ada klinik perubatan, ada klinik dental, dia ada mini market, dia ada kedai stationery, macam-macam ada. Budak yang dapat scholarship ni pergi mengaji, balik buka klinik dalam masjid tu. Dia buat menjaga, dia dapat duit dan dia masuk balik kepada masjid. Jadi dia pergi, masa dia pergi belajar tu, dia niat dah, memang ni kerana Allah ni, aku belajar ni kerana Allah. Dan dia mendapat ganjaran. Kalau sekiranya mati tengah duk belajar tu, Nabi kata fahuwa syahid, dia syahid. Kalau sekiranya dia asaskan niat dia dalam buat benda tu kerana Allah. Macam Tan Sri Syekh Mu'tah Al-Bukhari, dia generate duit. Bila dapat duit tu pergi ke mana? Balik ke orang Islam balik. Selain daripada institusi, dia buat masjid, dia buat tempat pengajian, dia buat universiti, macam-macam dia duk bagi balik kepada orang Islam. Rezeki dia dapat, hak dia dapat, patah balik kepada orang Islam. Kalau dia niat daripada awal, dia dapat projek dulu, hasil daripada untung ni aku akan bagi balik kepada orang Islam, anything happen to him fahuwa syahid. Pasal apa? Pasal dia lock dalam niat dia tu untuk Islam. Nabi buka luah macam tu. Nabi kata, jangan narrow, jangan nampak syahid ni pergi perang, mati. No, Nabi kata Islam lebih luas daripada tu.
Hang buat apa pun kalau niat ada kerana Allah, apa-apa jadi syahid, Nabi kata. Wa man mata fi ta'un fa huwa syahid. Bahawa siapa mati dalam keadaan wabak yang melanda, macam geng kena COVID-19 hari itu ni, dengan syarat apa? Dengan syarat dia ada sabak ketika dia kena sakit. Dia bubuh di situ. Dengan syarat masa dia kena tu dia sabak. Macam cerita man kita tadi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia boleh kata tu kat ini, dia tanya ustaz, nak semayang macam mana? Banyak benda dia tak tanya pasal minimarket dia tak tanya. Dia tanya ni, abang nak semayang macam mana? So abang nak ambil semayang tak boleh. Tuan-tuan dengar ada keliling semua pakai. Siapa nak tolong dia, nak ambil ayat semayang, nak apa? Dia nak bangkit berdekati pun dia tak bagi, dengan duk kena life support dengan. Tapi dia duk ingat apa? Dia duk ingat ni dia nak semayang macam mana? Tuan-tuan, begitu sekali manusia yang hati dia dengan Allah ni cantik. Tak ada keutamaan dalam hidup dia melainkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang siapa yang mati dalam keadaan wabak yang begitu, fahuwa syahid. Nabi kata syahid dia ni dengan syarat apa dia? Dia redha dengan ujian wabak yang menimpa dia. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Bang siapa yang mati kerana sakit yang melibatkan perut dan badan dia. Lah banyak tuan, lah banyak. Dalam badan kita saja ni berapa macam kanser ada. Kanser kolon, kanser usus perut, kanser rektum. Usus perut tu satu boleh kena kanser. Ujung usus perut tu, tempat najis nak keluar tu rektum, tentu pun boleh kena kanser. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apa punya penyakit tu ada dalam dunia hari ini. Ada lung, paru-paru, lung kanser, kanser paru-paru, rokok tak hisap, apa tak hisap, kena kanser paru-paru. Liver, hati kena kanser hati, dia jadi jaundice, dia jadi kuning habis satu badan. Daripada tahap 1 pergi tahap 2, tahap 2 pergi tahap 3, tahap 3 pergi tahap habis. Semua ni dia panggil apa? Dia panggil penyakit fil batni, benda yang melibatkan sakit dalam badan kita ni. Kalau dia sabar atas apa juga ujian sakit yang Allah bagi dekat dia, fahuwa syahid. Kalau dia mati dia itu syahid. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Hadis itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata asy-syuhada'u khamsah. Nabi kata mati syahid ni ada 5 macam. Satu, al-mat'un, kena wabak. Ta'un ni maksud dia wabak, whatever epidemic, pandemic yang mai kepada masyarakat ni. Mati kerana wabak. Kerana wabak itu syahid kalau dia sabar. Wal mabtun, sakit dalam badan, kalau mati syahid. Wal gharik, mati lemah, kepala ayak. Kita dah tengok dalam TV 10 sekali kena. Gharik dia panggil, mati tenggelam, mati lemah, syahid. Wasahibul hadmi, mati runtuhan bangunan. Tak kira lah dia duduk dalam bangunan apa kondominium kah, dia duduk dalam shopping mall kah, whatever, tiba-tiba collapse, syahid. Wasyahid fi sabilillah, dan satu yang semua orang tahu dalam perang sabil, itu juga syahid. So Imam An-Nawawi dia bahagi ke syahid ni kepada 3. Satu, dia kata syahid dunia akhirat. Apa dia? Mati perang melawan musuh, mati, itu dia panggil syahid dunia akhirat. Syahid jenis ni tidak dimandikan dan dikafankan dengan pakaian darah dia.
Dunia akhirat. Cantik dia ni, macam bapa Jabir yang kata nama Abdullah tadi, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid akhirat sahaja. Yang ni apa dia? Orang mati wabak, mati lemah, mati timpa bangunan, mati, ini semua dia panggil syahid akhirat sahaja. Kalau dia sabar masa dia kena tu, akhirat Allah bagi satu ekstra pahala dekat dia. Tapi mayat dia macam mana? Kena urus macam biasa. Mandi, kapan, sembahyang macam biasa. Imam An-Nawawi buah tiga. Dia kata yang satu lagi apa dia? Dia kata syahid dunia saja. Dia kata syahid dia ni syahid dunia saja. Contoh dia apa? Kata Imam Nawawi, dia ni ikut perang, dalam perang sabilillah dia ikut perang, something wrong sudah jadi dekat dia, macam yang jadi kepada satu sahabat Nabi radhiyallahu an. Satu sahabat Nabi, dia ni masuk perang dan dia ni nampak sangat agresif dalam perang ni, nampak tak tahu takut, nampak berani, nampak dia duduk di depan, dia marah ke depan menghadapi musuh. Kawan-kawan lain pakat duk kata Masya Allah, dia ni memang memburu syahid, memang dia cari syahid. Nabi kata apa? Nabi kata dah, dia ni ahli neraka. Nabi kata Allahu Akbar. Bila Nabi kata lagu tu, satu sahabat lagi dia tak puas hati. Macam mana ni? Nabi silap kot, silap orang kot. Tak mungkin dia ni, sebab dia ni kita tahu tiap-tiap kali perang dia tidur depan. Macam mana Nabi kata dia ni akan jadi ahli neraka? Dia ni pergi ikut, dia jadi shadow kepada kawan ni. Mana kawan ni pergi, dia ikut. Ternyata memang dia berani sungguh, sehinggalah dia kena, dia cedera parah, dia jatuh terlentang. Dia tak boleh tahan dengan sakit kecederaan tu. Dia tak boleh tahan. Dia buat apa? Dalam hadis kata dia ambil pedang, dia letak belah hulu tu atas tanah, dia tekan badan dia, bunuh diri. Pasal dia tak boleh tahan dengan derita luka parah akibat daripada perang tu. Dia kira dia nak terminate diri dia. Dia tak mau tanggung sakit tu. Pedang yang dia duk pakai perang tu, dia letak ulu belah bawah, dia renyak dada dia pergi tembus sampai ke belakang, mati dia. Dia jadi macam tu. Kawan ni balik pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku naik saksi engkau adalah Rasulullah. Nabi tanya dia pasal apa? Dia abang, ya Rasulullah, kawan kita tadi lepas Tuhan kata dia akan jadi ahli neraka, saya follow dia rapat, begini akhir dia. Nabi pergi gitu aja. Tuan nampak? Imam An-Nawawi kata apa? Ini syahid dunia. Maksudnya apa? Mata orang kalau tak tahu apa yang dia buat tu, orang kata dia syahid dalam perang sabil. Dunia menganggap dia syahid. Di sisi Allah dia tidak syahid. Dia bukan mati kerana perang, dia mati kerana bunuh diri. Kan raya haji baru ni duk viral. Apa? Sembelih lembu. Mana punya syekh dia pergi jerat lembu tu sampai tak boleh menyawa. Dia jerat lembu tu sampai berbuih keluar mulut dah. Bismillah bagus, ya Allahu Akbar, sembelih pun tak kelupang apa dah. Mati tu kerana apa? Kerana sembelihan ke kerana jerat ni? Mati kerana jerat. Habis sembelihan tu macam mana? Sembelihan tu tak sah. Dia bukan mati kerana sembelihan. Ada satu sahabat Sungai Petani hantar mai pula, Allahu Akbar, ada satu masjid manakah buat style baru pula sembelih lembu. Angkat lembu tu kaki naik ke atas, kepala duduk turun bawah, pergi sembelih. Awak you pergi duduk deram datang lagu tu. Nabi SAW pesan dah bab ni, idza zabahtum fa ahsinu zibhah. Nabi kata apabila kamu nak sembelih menatang, elokkan cara sembelihan. Apa dia maksud elokkan cara sembelihan? Make sure pisau tu tajam, cukup tajam punya, letak zuk. Jangan bagi dia meronta, menahan sakit lama. Elokkan cara sembelihan dia. Jangan dera dia, jangan pergi duk pukul dia dulu, jangan duk buat macam-macam pelik-pelik dekat dia. Lembu ni walaupun dia lembu, kita tidak ada hak untuk menyeksa dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faham tak mai pula satu video tak tahu betul Indonesia punya. Dia pergi cekak dekat tepi kaki mana kan. Tak dapat kan. Lembu nak sembelih. Indonesia depan ni pandai depan ni. Dia pergi cekak dekat kaki belakang tu, dekat paha, pangkal paha atas tu. Dia pergi cekak tu dan lembu tu duduk. Wih, kata ni bagus punya cerita. Jadi orang duduk sembelih lembu kena try. Tengok video tu, try buat tengok. Mana tahu satu badan lembu tu ada point kelemahan dia. Pam kata pegang dan kaki dia lipat, duduk sengap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kata syahid ni satu benda yang sangat istimewa tapi sangat susah untuk diperolehi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda, Nabi kata man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahid. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Abu Daud. Nabi kata barang siapa mati kerana mempertahankan harta dia. Kita duduk di rumah, pencuri masuk. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dia pecah rumah masuk. Dia nak samun harta yang ada dalam rumah kita. Harta pun tak banyak mana pun. Dia nak main samun. Kita nak mempertahankan harta tu, dia tikam kita mati. Nabi kata fahuwa syahid. Dia mati kerana mempertahankan harta dia, dia syahid. Wa man qutila duna ahli au duna dami au duna dini fahuwa syahid. Demikian juga orang yang mati kerana mempertahankan family dia. Dia mempertahankan keluarga dia. Satu orang sudah main nak buat tak elok dekat anak dia, dekat apakah, dia nak mempertahankan maruah anak isteri dia, dia kena bunuh, syahid. Nabi kata nak mempertahankan darah maksudnya apa? Nyawa dia. Orang nak bunuh dia, takkan dia nak biar dia lawan dia mati, syahid. Nabi kata. Dan demikian juga duna dini, kerana mempertahankan agama dia, lebih-lebih lagi kalau dia mati dia syahid. Dan syahid ini semua apa dia? Syahid akhirat. Mati mayat diuruskan macam biasa, mandi kapan semayang, di sisi Allah satu pahala besar disediakan kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita tentang mati syahid. Jadi kepada satu pak penakan kepada Anas bin Malik. Anas, tentu kita cerita banyak cerita Anas bin Malik ni. Nabi hijrah mai ke Madinah, dia budak kecil lagi. Mak dia pergi jumpa Nabi, Ummu Sulaim ni. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada apa nak bagi. Saya bukan orang ada harta, apa pun tak ada. Saya ada anak kecil ni. Ambillah, bagi jadi khadam Nabi. 9 tahun, 10 tahun. Dia jadi khadam Nabi, Anas bin Malik. Dia ada pakcik seorang. Nama pakcik itu pun Anas juga, Anas bin Nadar. Dia Anas bin Malik, pakcik dia Anas bin Nadar. Pakcik dia ni ketika berlaku perang Badar, pakcik dia tak ikut atas sebab yang tertentu. Dia rasa guilty, dia rasa bersalah, dia rasa menyesal. Dia duk cari macam mana aku nak tebus ketidakhadiran dia di dalam perang Badar ni. Lalu Anas bin Nadar ni, pakcik kepada Anas bin Malik ni, dia kata apa? Dia kata, la in ashhadanillahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam la yarayanna Allahu ma ajidu. Dia kata, kalau Allah bagi dekat aku peluang kedua, kalau lepas ni ditakdirkan ada lagi satu perang, dia kata aku pasti akan join, dan Allah dan Rasul akan tahu apa yang aku akan buat. Tak ikut pergi perang tu, dia janji dia akan tebus kesalahan dia. Kita ni bukan takat miss perang, miss kuliah tak ada apa. Tak, orang Melaka mai, orang Negeri Sembilan mai, orang Putrajaya mai, orang apa mai, kita duduk sebelah tak mai. Tolong abang kat orang ya, pahala abang kat orang ya.
Malam ni jangan lupa kita mesti payah pada kuliah. Orang hak dia abang mai, dia tak mai. Baru cari dia tak ada. Pokok dia, "Ui, hang datang lah." Tak arai malam ni. Arai. Tak ada apa. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Belum ajak pergi perang. Ajak pergi perang, dia kata tak boleh, saya yang tu yang ni semua satu list panjang dia bagi, tak boleh pergi. Alasan tak boleh pergi. Anas bin Nadar miss perang Badar. Dia terus berjanji, dia kata kalau aku dapat second chance, dapat peluang yang kedua, dia kata Allah dan Rasul boleh tengok apa aku nanti buat. Nak tebuih ni pasal miss perang Badar. Jadi perang Uhud, perang yang kedua, perang Uhud. Apa kata dia? Dia kata, Allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana'a haula, yani al-muslimin. Dia kata, ya Allah, on behalf kawan-kawan aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Pasal apa? Perang Uhud. Sebahagian sahabat Nabi tak dengar cakap Nabi. Mereka turun daripada bukit, akhirnya musuh ambil alih bukit dan mereka semua kena. Dia ni on behalf sahabat-sahabat yang engkar arahan Nabi ni, dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, bagi pihak kawan-kawan yang engkar ni, dia kata aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Wa abra'u ilaika mimma ja'a bihil musyrikun. Dan dia kata, ya Allah, aku berlepas tangan daripada orang-orang kafir yang menyerang ni. Dia kata, fataqaddama bisayfih, dengan pedang di tangan dia randuk pergi. Walaupun sahabat-sahabat ni duk kena dalam perang Uhud, dia dengan satu pedang dia randuk pergi. Falaqiya Sa'd bin Mu'az, dalam dia duk pergi cari musuh tu, jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Siapa tuan-tuan Sa'ad bin Mu'az ni? Jangan lupa, hari tu punya sampai nak keluar Hong Kong punya doa abang. Sa'ad bin Mu'az ni siapa tuan-tuan? Allahu Akbar. Nabi kata apa? Nabi kata Sa'ad bin Mu'az ni dia mati bergegar arash. Nabi kata apa? Nabi kata Sa'ad bin Mu'az ni kena himpit kubur sekali ya, lepas tu lepas. Kalau Sa'ad bin Mu'az pun kena himpit kubur, Sa'ad lain tak saya kata apa lah. Tuan-tuan, Anas bin Nadar duk masuk dalam perang ni, jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az ni. Faqala, dia kata, aina ya Sa'ad, inni ajidu rihal jannah duna Uhud. Anas bin Nadar ni dia kata apa dekat Sa'ad bin Mu'az? Dia kata, mana syurga? Dia kata, aku dapat mencium bau syurga di sebalik bukit Uhud ni. Dia kata, tuan-tuan, dia cari syahid. Famadha, dia terus marah ke hadapan, faqutila, kemudiannya dia gugur syahid. Fama urifa hatta arafathu ukhtuhu bisyamah atau bibanani. Cedera badan ni, cedera, kena tetak, kena panah, kena tombak, badan dia ni sampai tak kenai dia, pada hujung rambut sampai hujung kaki, sampai tak kenai rupa. Sehinggalah saudara perempuan dia mai kenal pasti mayat dia. Kenal tang mana? Bisyamah. Syamah ni apa? Birthmark. Syamah Arab panggil. Dia ada tanda lahir. Ada tanda lahir tumpuk hitam di tengkuk ke di mana ke. Kakak dia mai tengok, betul ini Anas bin Nadar. Au bi banani, ataupun jari dia ni, adik-beradik dia mai tengok, betul ini adik saya, ini Anas bin Nadar. Wa bihi bid'un wa thamanuna min ta'nah wa darbah wa ramyah bisahmin. Seluruh badan dia ni ada 80 bekas. Sama ada bekas itu ta'nah, kena tikam dengan tombak, dengan lembing, ataupun darbah, ataupun kena tetak dengan parang, wa ramyah bisahmin, ataupun kena anak panah yang cacak badan dia. 80 bekas ada di badan dia. Dia mendapat syahid. Dia tebuih balik kerana dia tak join dalam perang Badar. Ini cerita sahabat-sahabat Nabi. Mereka nak syurga, mereka bayar macam ni punya harga. Sahabat-sahabat Nabi nak syurga, ini yang mereka bayar
untuk nak dapat syurga. Tuan-tuan, kita duk tang mana tuan-tuan? Kita ni duk tang mana ni yang duk minta syurga ni? Duk minta syurga ni, apa jasa kita untuk agama? Kita hidup dengan sentosa, dengan senang lenang, dengan duit ringgit, dengan keluarga, kita cukup selesa. Apa sumbangan kita dalam agama? Yang ada apa dia? Hari-hari kita terlibat di dalam caci maki politik. Bulan depan tak ada kuliah, bulan depan tak ada kuliah. Tak tanya arah ni, tak tanya. Bulan lepas tanya, boleh tak tanya pasal apa? Pasal kita ambil kuliah hari Rabu, hari Sabtu tu nak mengundi. Jadi tuan-tuan diberi ruang untuk pergi dengar lagi sekali depa nak bohong apa pula kali ni. Kan? Pasal yang tu dia kira dah kemuncak tu, tinggal berapa hari lagi kan. Saja pergi dengar. Dengar, bohong lagi sekali. Hari tu dah kata dah benda ni, tak buat pun. Pergi dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di mana kita berbanding dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Jadi dia kata apa? Dia kata bercakap Allah Subhanahu wa taala dengan seorang sekali-kali melainkan di belakang dinding. Allah tidak pernah bercakap dengan mana orang pun melainkan di sebalik hijab. Tetapi bapa kepada Jabir bin Abdullah, Allah bercakap dengan dia kifahan, secara berhadapan. Masalah berkata Allah Ta'ala dengan berhadap-hadapan, maka ini satu perkara yang mendatangkan iskal pada fikiran kita. Iskal maksudnya apa? Muskil. Kita jadi muskil. Kita duk mengaji dalam tauhid, duk habaq kata Allah itu tidak bertempat, tidak depan, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah. Ni macam mana pula? Bapa Anas bin Malik, Nabi kata dalam hadis yang sahih, bercakap dengan Allah berhadapan. Maksudnya macam mana? Itu menjadi satu iskal, dia kata. Jadi satu muskil. Kerana ini satu perkara yang mendatangkan iskal pada fikiran kita. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak mempunyai pihak, tidak kanan, tidak kiri, tidak depan, tidak belakang, tidak atas, tidak bawah. Dan bagaimana pula pada hadis ini menunjukkan ada bagi Tuhan itu pihak hadapan, iaitu berkata-kata ia dengan orang mati syahid itu dengan berhadap-hadapan. Ini macam mana? Dia kata ini muskil, dia kata. Benda ni tuan-tuan jadi tajuk berkelahi satu Malaysia lah ni. Benda ni jadi tajuk berkelahi. Penat tuan-tuan, penat kita pergi masjid duk dengar ustaz ni duk maki geng satu lagi sebab dia aliran ni, kau tu aliran dia duk maki. Sekali dengan cop mata hedai kata sesat. Allahu akbar tuan-tuan. Ini perbezaan school of thought, perbezaan aliran pemikiran, perbezaan manhaj. Bukan baru, bukan lah ni, bukan 10 tahun lepas, bukan 100 tahun lepas. Sejak daripada berakhirnya zaman salaf 300 tahun selepas wafat Nabi, startlah benda ni. Apa hal yang kita hari ini nak pergi ambil pot, nak pergi ambil side, nak bergaduh dengan side lagi satu? Apa hal? Apa yang kita dapat? Kita menambah perpecahan dalam kalangan dunia Islam. Kita berpecah parti, kita berpecah politik, kita berpecah lagi dalam soal-soal duk sembang pasal Allah ni duk atas aras ni macam mana. Duk sembang yang tu, Allahu akbar tuan-tuan. Ini isu apa? Ini isu di antara school of thought, di antara aliran pemikiran salaf dan khalaf. Salaf maksudnya apa? Lama. Apa maksud salaf? Salaf adalah the first 3 generasi selepas Nabi. Zaman Nabi 100 tahun. The first 300 tahun ni, ini dipanggil salaf. Apa hal dengan salaf ni? Salaf ni dia berpegang kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi. Dia tak mau piduk takwil, tak mau piduk tafsir macam-macam. Ini salaf punya pendirian. Salaf ni dia baca ayat Quran ayat 10 surah Al-Fath. Allah kata innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim.
Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah ada tangan ke? Macam ni punya benda. Itu ayat Quran. Baik. Allah ada tangan ke? Baik. Golongan ulama salaf, dia ambil pendirian apa? Dia kata oleh kerana Quran sebut tangan, kita sebut tangan. Tapi sudah tentu tangan Allah tak macam tangan makhluk. Tak macam tangan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada seumpama satu pun dengan Allah ni. Allah lain, tak sama dengan makhluk. Habis itu tangan. Oleh kerana Allah sebut tangan. Jangan pergi duk tafsir macam-macam. Dia kata Allah sebut macam tu, kita sebut macam tu, tetapi tangan itu bukan macam tangan makhluk. Itu pendirian ulama salaf. Betul tak betul tuan-tuan? Betul. Dia selamat. Dia ambil jalan selamat. Dia takut saya lagi piduk takwil tangan tu dengan makna apa, kalau tak betul macam mana. Dia takut, maka dia mengambil pendirian tak mau takwil. Islam berkembang daripada Mekah, Madinah, keluar pergi negara-negara Arab. Daripada negara Arab dia keluar sampailah kita di kepala batas ni. Sampai orang Islam ni berata dunia ada. Yang orang Islam di kemudian hari ini bukan orang Arab. Tak boleh nak faham bahasa Arab yang betul lagi dah. Dan benda ni menimbulkan kekeliruan di kalangan sebahagian orang Islam. Timbul keliru. Bila dia baca ayat Al-Quran kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, automatik dia faham kata Tuhan ada tangan. So ulama khalaf yang selepas daripada 300 tahun ni, dia takut sekali lagi ni hak Islam daripada kalangan orang-orang yang tak cukup faham ni, takut sekali lagi dia pergi ingat Tuhan ni macam makhluk. Maka ulama khalaf ni kata apa? Dia kata no, sebenarnya Allah tak ada tangan macam kita, dia kata, tetapi maksud tangan itu ialah kuasa Allah mengatasi kuasa kita. Okey tak takwil yang dia buat? Okey tak? Okey, tak ada masalah apa. Kerana dia nak menyelamatkan sebahagian orang yang tak obat cerdik ni daripada salah faham sehingga dia duk ingat Tuhan macam makhluk. Maka takwil ini dipegang oleh golongan khalaf. Kita letak benda tu di situ, habis. Mai zaman kita ni, kita habang lagu tu je. Kita kata ayat ni dia panggil ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ada dua school of thought, ada dua aliran pemikiran. Hak satu salaf dia tafsir macam ni, ini khalaf dia tafsir macam ni. Dua-dua pun mudah-mudahan tak salah. Habang lagu tu ya. Jangan ustaz nak mengajar ni pergi tambah teh, pergi duk kata tuan-tuan jaga-jaga dengan golongan ni. Golongan ni makin melampau lah ni. Depa ni dulu dia duk cucu api nak bagi orang marah. Akhirnya bergaduh di antara dua aliran ini. Sudah enough is enough. Orang Islam bergaduh ni cukup. Sekadar kita habang ini tafsir. Benda ni tak akan selesai sampai kiamat, tak akan selesai. Dua aliran ini tidak akan selesai. You rasa you tenteram dengan pemikiran mana? Dengan Masya Allah, jangan cari gaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang ditimbulkan di dalam hadis yang kita baca ni. Apa dia? Dia mai kata bapa kepada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW kata dapat layanan istimewa daripada Allah. Layan macam mana? Layan Allah bercakap dengan dia kifahan, secara berhadapan. Berhadapan macam mana? Tu usah tanya macam mana. Hadis kata macam tu, beriman dengan hadis. That's it, full stop. Jangan ditakyif. Orang Arab kata takyif daripada perkataan kaifa. Kaifa duk tanya macam mana, depan macam mana, duk beradab macam mana. Tu usah tanya. Sebab soalan ni tanya pun tak akan selesai masalah. Bukanlah daripada dulu. Benda ni dah pun jadi isu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedih tuan. Lu tengok, saya kuliah tak banyak lah ni. Lu tengoklah YouTube. Ya Allah tuan-tuan, jaga mulut masing-masing. Jangan merosakkan keadaan. Jangan. Ringan-ringan mulut kata orang tu sesat. Ringan-ringan mulut kata orang. Jangan. Kita pun tak tahu kita nak jadi macam mana.
Jangan kita sesatkan orang muda-muda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, wallahu alam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk. Lepas ni tu maksudnya bukan bulan depan lah. Nah. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk tajuk juga yang kontroversi. Tajuk yang akan datang ni cerita roh. Betul ke roh duk balik rumah? Ni tajuk akan datang. Betul ke roh balik rumah? Betul ustaz? Betul ke apa? Mak ayah kita hak meninggal ni malam Jumaat dia duk balik. Betul ke roh balik rumah? Tajuk yang akan kita tengok berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Quran pun ada sebut. Nak menceritakan tentang betul tak betul yang kata roh ni duk balik ke rumah. Baik. Tajuk yang akan datang juga dia akan main cerita tentang hak ni saya dah gazet dah bulan depan, tak ada baca. Apa dia? Betul ke ada golongan tertentu bila mati badan tak reput? Betul ke orang duk habaq kat kita kata kalau hafal Quran mati badan tak reput? Betul ke orang duk habaq kat kita kata orang mati syahid badan tak reput? Saya ingat dan baca tak ada cerita man hijau panjang tadi. Kan? Betul ke? Dia akan buat mai satu kejadian berlaku. Dua kejadian akan datang punya ni. Dua kejadian. Satu Jabir ni tak habis lagi cerita dia. Jabir bin Abdillah bila pak dia mati syahid dalam perang Uhud. Oleh kerana mati ni ramai 70 orang nak ke bumi macam mana dikebumikan dalam satu liang ramai-ramai. Macam hari inilah orang mati satu keluarga insiden kereta depa korek liang besar tu buah mayat ramai. Tu pun dia ada perbincangan dalam agama semayang mayat. Macam di Mekah Madinah tu semayang sampai 10 mayat. Tu nak siapa nak duduk depan sekali, siapa second third depan imam tu. Dia ada cerita dia. Dia ada cerita dia. Dia cerita tanam dalam satu kubur ramai-ramai ni. Boleh tak boleh? Ada tak dibuat pada zaman Nabi? Jabir bin Abdullah ni pak dia tanam sekali ni, kita nanti beritahu dengan siapa, satu kubur dengan bapa dia. Dia tak puas hati. Jabir ni dia nak pak dia diberi sesuatu yang eksklusif. Tak mau duk ramai-ramai ni. So Jabir ni dia pergi jumpa Nabi. Jabir bin Abdullah ni pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak tenteram lah duk fikir bapa saya duduk dalam kubur ramai ni. Boleh tak saya nak keluar bapa saya pergi duduk asing? Nabi kata okey. Hadis yang akan datang ni dia akan jadi banyak perbincangan hukum. Boleh tak boleh dah tanam korek balik? Tu perbincangan hukum. Okey. Semua tu. Nabi kata okey. Dia pergi korek. Jumpa mayat pak dia selepas 6 bulan dikebumikan. 6 bulan. Korek. Subhanallah. Macam baru dikebumikan kemarin. Tubuh dia intact. Orang putih kata intact. Duk pejal macam baru tanam. Jadi dia mai perbincangan yang akan kita bincang insya-Allah esok ni. Adakah itu boleh dibuat dalil mengatakan orang mati syahid tubuh dia tak akan reput? Adakah itu boleh dijadikan dalil? Itu perbincangan. Okey. Tahun 46 Hijrah. Ni kuliah akan datang. Tahun 46 Hijrah semasa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Rupanya yang kita duk pergi umrah, kita duk pergi ziarah Uhud. Okey. Kita tengok tu medan syuhada Uhud tu. Satu kawasan dia berpagar apa semua. Di situlah mayat bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib semua ada situ. Rupanya mereka tu dulu masa mati dulu tak ditanam di situ. Kita akan tengok cerita dia akan datang. Mereka ditanam di belakang Jabal Rumah. Jabal Rumah tahu-tahu hak pasukan pemanah duduk panah dalam perang Uhud tu. Yang kita rabat naik dia ambil gambar lukis. Jabal Rumah. Belakang Jabal Rumah
tuan-tuan perasan ke tak? Belakang jabal rumah tu dia ada satu